Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada hari ini bertemu kita sekali lagi untuk meneruskan sesi PDPR kita pada minggu ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari topik yang berkaitan dengan adab masuk dan keluar tandas. Baiklah anak-anak, Ustazah nak tanya, apa yang anak-anak dapat perhatikan dalam gambar ini? Ya betul, dalam gambar ini ada gambar tandas. Baiklah, Ustazah nak tanya, apa kegunaan tandas? Kenapa kita kena pergi tandas? Kerana Ustazah yakin kita semua pernah pergi ke tandas dan kita semua hari-hari mesti pergi ke tandas. Apa kegunaan tandas? Betul, tandas tempat untuk kita membersihkan diri, sama ada untuk kita mandi, untuk kita buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Baiklah anak-anak, Ustazah nak anak-anak perhatikan pada gambar tandas ini, ada gambar beberapa simbol yang Ustazah pasti anak-anak pernah lihat simbol-simbol ini, terutamanya pada tandas awam ataupun tandas yang terletak di luar rumah kita. Kalau kita pergi mana-mana, pergi stesen minyak ke, ataupun kita ada melakukan perjalanan yang jauh, kita ada berhenti di R&R ataupun perhentian, nak jalan jauh kan, mestilah kena pergi berhenti untuk cari tandas. Tandas ni adalah tandas awam yang kita dapat lihat ada beberapa simbol. Simbol yang pertama, yang saya tunjukkan ni, ini adalah simbol bagi tandas lelaki. Simbol yang kedua, ni adalah simbol bagi tandas perempuan. Dan simbol yang ketiga, nampak ada gambar orang pakai kursi roda. Ini adalah simbol bagi tandas OKU, iaitu orang kurang upaya. Baiklah, Ustazah nak tanya, ketiga-tiga simbol ni ada di tandas yang berbeza. Boleh tak kita masuk tandas sesuka hati? Betul, tidak boleh. Jika kita lelaki, contoh Amir nak masuk tandas, mestilah dia kena lihat simbol yang ini, simbol tandas lelaki. Contoh yang kedua pula, jika Fatimah nak masuk tandas, mestilah dia kena lihat simbol ini, simbol wanita ataupun perempuan pakai baju skirt tu. Dah nampak simbol tu, simbol untuk tandas perempuan. Dan yang ketiga, untuk golongan orang kurang upaya, kenalah masuk tandas dengan nampak simbol orang naik kursi roda tu. Simbol-simbol ni adalah simbol-simbol bagi tandas yang berbeza. Tak bolehlah kita suka-suka hati masuk. Tak bolehlah kita perempuan kita masuk tandas lelaki, ataupun lelaki masuk tandas perempuan dan sebagainya. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana bagi menjaga maruah diri dan bagi menjaga aurat antara lelaki dan perempuan. Baiklah anak-anak, dekat sini Ustazah ada bezakan dua warna, iaitu warna hijau dan warna merah jambu. Warna hijau ni jika anak perhatikan, kita akan lihat pada adab masuk tandas, dan warna merah jambu kita akan perhatikan adab keluar tandas. Baiklah anak-anak, adab yang pertama, warna hijau ni, adab yang pertama adalah adab masuk tandas, iaitu sebelum masuk tandas kita mestilah menutup kepala dan memakai selipar. Cuba anak-anak perhatikan pada anak panah dan bulatan di kaki seorang pelajar ni. Kena pakai penutup kepala dan memakai selipar. Nak tutup kepala ni pakai apa? Terpulang, tak kisahlah kamu nak tutup guna tuala tangan ke, ataupun nak pakai topi pun boleh, ataupun kalau perempuan pakai
tudung pun dah memadai. Ataupun kalau dekat rumah kita tutup guna tuala mandi. Kalau dekat sekolah, kalau yang perempuan tak perlulah tutup lagi sebab yang perempuan pergi sekolah, murid perempuan dia memang dah pakai tudung. So tak perlulah menutup kepala. Dan murid lelaki pakai tudung ke? Tidak. Dan murid lelaki ketika di sekolah bolehlah tutup kepala menggunakan tuala tangan. Okey, kenapa kena tutup kepala? Ini merupakan sunnah Nabi. Nabi ajar kita. Bila kita ikut cara Nabi, kita dapat pahala insya-Allah. Dan yang kedua tadi saya cakap memakai selipar ataupun kasut. Ini Ustazah nak cerita tentang jika kita pergi tandas yang di luar, dekat luar daripada rumah kita, tandas dekat sekolah, kat stesen minyak, sebab untuk menjaga dan memelihara kaki kita dari kekotoran. Selalunya tandas awam ni, tandas yang digunakan oleh ramai orang, mestilah kotor. Orang keluar masuk guna kasut, guna selipar. Kita pun masuk kenalah tutup kaki kita, kena pakai selipar atau kasut. Okey Ustazah, tapi dekat rumah saya tak pakai selipar pun. Ya boleh. Dekat rumah kita, kita sentiasa menjaga kebersihan tandas. Jadi kalau dekat rumah tak pakai selipar pun tak apa. Kalau pakai lagi, bagus. Untuk yang tak pakai selipar dekat rumah tu, kenalah sebelum keluar daripada tandas, kena cuci kaki bersih supaya tiada sisa najis. Tak adalah kaki kita terkena air kencing ke ataupun najis setelah kita keluar daripada tandas. Okay, yang kedua, adab masuk tandas yang kedua adalah membaca doa sebelum masuk tandas. Okay, mari kita baca doa sebelum masuk tandas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Apa maksud doa masuk tandas ni? Maksudnya ialah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Kenapa dia cakap syaitan jantan dan syaitan betina? Dekat tandas ni rumah siapa? Tandas ni adalah rumah bagi syaitan. Kerana syaitan suka pada tempat-tempat yang kotor. Sebab itu kita dilarang untuk duduk lama-lama dalam tandas. Kita pergi tandas tu, lepas dah buang air kecil, buang air besar ataupun lepas mandi, kena cepat-cepat keluar daripada tandas. Janganlah lama-lama. Janganlah bersembang dalam tandas. Tak elok, tidak beradab. Sebab tandas tu tempat berkumpulnya banyak syaitan. Ada syaitan jantan, ada syaitan betina. Syaitan pun macam manusia juga. Kalau kita ada perempuan, ada lelaki, samalah juga macam syaitan. Ada syaitan jantan dan syaitan betina. Oleh itu, sebelum kita masuk tandas, kita mestilah baca doa masuk tandas. Kita minta pada Allah untuk lindung diri kita daripada gangguan syaitan insya-Allah. Baiklah, adab yang ketiga pula ialah tidak membawa sesuatu yang mulia ketika kita masuk ke dalam tandas. Apa dia sesuatu yang mulia tu? Sesuatu yang mulia itu adalah sebagai contoh Al-Quran ataupun buku Iqra ataupun Muqaddam ataupun buku pendidikan Islam ataupun buku-buku doa dan sebagainya yang mempunyai kalimah Allah. Tidak boleh. Benda-benda ni adalah sesuatu yang mulia, yang ada kalimah Allah. Ataupun kalau kita masuk tandas pakai baju yang ada tulis kalimah Allah, ataupun baju yang kita nak pakai tu ada tulis doa-doa, tidak boleh bawa masuk ke dalam tandas kerana ia merupakan sesuatu yang mulia. Tempat yang kotor, tandas tempat yang kotor, tak bolehlah bawa sesuatu yang mulia seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Begitu juga
Kita tidak boleh masuk ke tandas dengan membawa contoh buku matematik ataupun buku sains, buku bahasa Melayu, buku bahasa Inggeris, buku dan sebagainya. Kerana apa? Kerana buku-buku tu semua adalah ilmu, dan ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Janganlah kita masuk tandas, alamak sakit perut lah, mesti lama duduk dalam tandas. Bawa buku sains lah nak baca sementara nak buang air. Boleh tak? Tidak boleh, tidak sesuai. Tandas bukan untuk kita baca buku dalam tandas, tidak sesuai. Nak baca buku kenalah luar daripada tandas, duduk dekat tempat meja belajar, duduk dalam bilik, sesuailah untuk baca buku. Tapi tandas tidak sesuai untuk membawa sesuatu yang mulia. Dan gambar yang keempat, cuba anak-anak lihat. Adab yang keempat adalah langkah masuk ke tandas dengan kaki kiri. Tu saya ada bulatkan, kaki kiri. Kenapa kena masuk kaki kiri? Kerana nak masuk tandas tu tempat yang kotor. Tempat yang kotor ni selalunya kita mulakan dari sebelah kiri. Kalau nak masuk tempat yang bersih, masjid dan sebagainya, langkah kaki kanan. Macam kita nak makan jugalah. Kalau kita nak makan, kita mestilah guna tangan kanan. Sebab makanan tu adalah bersih. Tapi kalau nak cebok, kita gunakan tangan kiri. Sebab nak melakukan benda-benda yang kotor. Macam itulah juga kaki sebelum masuk tempat yang kotor, sebelum masuk tandas, langkah kaki kiri. Baiklah, adab yang kelima, adab yang seterusnya, adab masuk tandas yang kelima adalah memastikan pakaian tidak terkena najis. Semasa kamu buang air, tak kisahlah buang air besar, buang air kecil, pastikan pakaian kamu tidak terkena najis. Contohnya kalau kamu pakai seluar panjang, kalau dekat sekolah kan pakai seluar panjang untuk lelaki, pastikan kamu lipat seluar kamu tinggi. Jangan sampai kaki seluar yang belah bawah tu jangan sampai terkena lantai, sebab nanti takut terpercik dengan air kencing, terpercik dengan najis, kotor. Yang perempuan pula kalau pakai kain masa kat sekolah kan, pastikan kain kamu tu diangkat tinggi supaya tidak terkena lantai. Sama juga kalau dalam tandas, janganlah kamu duduk di lantai ke ataupun sandar dekat dinding. Kita pun tak tahu dekat dinding tu ada najis ke tidak, ada percikan najis ke tidak. Jadi kamu jagalah betul-betul supaya pakaian tidak terkena najis. Sebab kita pun tak tahu, mungkin kita nak melakukan ibadah, kita nak solat ke, kita nak mengaji ke, kita guna pakaian sama, takut kotor, tak bersih. Seterusnya, adab yang keenam. Ini dah bertukar kepada warna pink ataupun merah jambu. Adab yang keenam ni adalah adab keluar tandas. Yang warna hijau tadi tu adab masuk tandas, dan kita dah beralih kepada adab yang warna merah jambu, iaitu adab keluar tandas. Adab keluar tandas yang keenam ni adalah membersihkan kaki. Seperti saya cakap tadi, sebelum keluar tandas, pastikan kaki kamu dalam keadaan bersih. Sebab kita dah pijak tempat kotor kan, takut terpijak air kencing, terpijak najis. Lepas tu kita nak keluar pula, nanti kita bawa pula najis tu keluar, pijak tempat semayang ke, pijak kapet kan, kotor. Sebelum keluar kenalah basuh kaki. Walaupun kita dah pakai slipper, masih kena basuh kaki. Takut ada sisa-sisa najis. Adab keluar tandas yang seterusnya, iaitu sebelum keluar tandas mesti cuci tangan dengan sabun. Sebab kita dah istinja tadi kan. Apa dia istinja? Kita dah belajar kan. Istinja tu adalah cebok. Selepas kita buang air kecil, buang air besar, kita mestilah nak cebok. Cebok bahagian depan dan belakang. Cebok sehingga bersih, sehingga hilang bau najis, sehingga hilang rasa licin najis, dan sehingga hilang warna. Nak hilangkan bau, warna dan rasa tu bagaimana? Cukup tak nak cuci dengan air sahaja? Tak cukup lah.
mestilah cuci tangan dengan sabun. Bila tangan kita bau wangi, kita lebih yakin iaitu tangan kita sudah bersih. Okey, adab yang seterusnya iaitu adab keluar tandas seterusnya. Sebelum keluar tandas, kita mesti memastikan tandas dalam keadaan bersih. Bersih macam mana? Mestilah sebelum keluar tandas, kita nak flush atau tak flush. Kita nak pump tandas kita supaya hilang najis, hilang sisa-sisa najis tadi. Dekat tandas sama ada kita, kadang ada tandas yang kita tekan ataupun kita tarik untuk pump, untuk hilangkan najis supaya tandas bersih dan supaya orang yang seterusnya yang nak gunakan tandas tak adalah rasa geli kan. Kalau kita pun, kalau orang sebelum kita masuk tandas dia tak pump, dia tak flush tandas, dia biarkan je sisa najis tu, mestilah kita rasa geli, kita rasa tak selesa nak gunakan tandas. Macam itulah juga dengan orang lain. Kita jaga tandas bersama-sama. Okey, adab yang seterusnya, adab keluar tandas yang seterusnya yang nombor 9, iaitu langkah keluar dengan kaki kanan. Tadi kita masuk tandas guna kaki kiri. Iaitu tempat yang kotor kan saya cakap tadi, kaki kiri. Ni kita nak keluar tandas tempat yang bersih, kita gunakan kaki kanan. Tadi kiri, yang ni keluar dengan kaki kanan. Okey, adab yang ke-10 pula ialah sebelum keluar tandas, sama macam masuk tandas tadi. Masuk tandas kita baca doa, keluar tandas pun mesti kita baca doa. Adab yang ke-10, membaca doa keluar tandas. Baca doa ni anak-anak pastikan lepas dah keluar daripada tandas barulah baca doa. Sama juga dengan masuk tandas. Jangan dah masuk dalam tandas baru baca doa. Sebab saya cakap tadi, tak boleh membawa sesuatu yang mulia. Doa tu yang kita baca tu ada perkataan Allah, perkataan yang mulia. Kena baca doa luar daripada tandas. Dah keluar daripada tandas, barulah kita baca doa keluar tandas. Okey, apa doanya? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Okey, sekali lagi. Ghufranakal hamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Okey, maksudnya, ku pohon keampunanmu, ya Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengelakkan bahaya dan menyihatkan kuat. Jadi, anak-anak perlulah baca doa keluar tandas. Masuk tadi kita dah baca, keluar pun kena baca. Kita hafal nanti hafal sikit-sikit sampai boleh hafal keseluruhan doa, insya-Allah. Okey, baiklah anak-anak, Ustazah rasa setakat ini sahaja PDPR kita untuk hari ini, iaitu tajuk adab masuk dan keluar tandas. Dan Ustazah harapkan anak-anak boleh praktikkan, boleh buat adab masuk dan keluar tandas ni di rumah. Kita cuti lama kan, anak-anak boleh praktikkan, boleh lakukan kesemua adab-adab ini seharian dalam kehidupan sekalian. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR kita seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.